Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, iaitulah Selasa 24/11/2020, kita teruskan lagi pengajian kita dalam surah Yunus. Tanda surah Yunus, surah yang ke-10 di dalam juzuk yang ke-11. Jadi alhamdulillah, dalam perbincangan awal kita tentang nama surah, kata di para ulama tafsir mengatakan nama surah ini Yunus. Dan ada beberapa surah dalam Al-Quran ini yang dimulai dengan Alif Lam Ra. Oleh kerana banyak kali, maka diidhafatkan nama surah itu kepada Nabi atau kepada kaum Nabi, kan? Contohnya kita kata dalam surah kita ini surah Yunus, Alif Lam Ra, surah Yunus. Dan juga surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, dan surah Al-Hijri kepada kaum Samud, kan? Maka supaya tidak berulang, Alif Lam Ra yang pertama, Alif Lam Ra yang kedua, Alif Lam yang kelima, jadi nisbahkan terus surah itu kepada nabi-nabi ataupun kaum nabi. Kita kata jazahumullahu khairah. Ini pemerhatian kita daripada ulama tafsir. Baiklah para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita bermula ayat yang kelima. Ayat yang kelima. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Kita baca dua dulu. Tengok ayat yang kelima, apa terjemahan dan huraian dia. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Allah lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang. Sebab itu kata di para ulama, siapa dia tanya bukti wujudnya matahari pada siang hari yang terang, maka sah dah orang itu buta. Itu kata-kata. Matahari lainlah kalau musim hujan kita tak nampak, kan? Matahari di siang hari, hari yang tidak ada ghuyum, tidak ada awan, tiba-tiba dia tanya matahari ada ke tak, maka itu dia panggil orang buta.
Sama juga dengan orang yang masih lagi mencari-cari ada ke tidak Allah, sedangkan dalil bukti kekuasaan Allah Ta'ala sangat-sangat banyak, wujudnya Allah Ta'ala itu, maka ini menunjukkan bahawa orang itu buta mata hatinya, wal'iyazubillah. Allah kata matahari dia maknanya bersinar, wal qamara nura, Masya Allah, dan bulan itu bercahaya. Bulan bercahaya. Jadi kita nampak hak ni bersinar, hak ni bercahaya. Jadi bulan itu cerah juga dia, tapi cara dia kan. Sebab manusia ni perlu kepada cerah dengan gelap. Kita perlu kepada malam dengan siang. Sebab tu Allah suruh kita fikir lagu mana kalau aku jadikan siang itu sarmada, tak ada malam, malam dia tak ada siang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut kepada kita di sini tentang tanda-tanda kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla alam firadihi ta'ala bitasarrufi fil makhluqat. Allah SWT itu mempunyai kuasa mutlak di dalam menyusun atur makhluk dia, makhluk yang besar ini. Jadi dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah beri kepada kita dalil-dalil ar-rububiyah wal ilahiyah dengan dalil akli yang kita boleh tengok di langit sana. Apa dia kita tengok? Allah Ta'ala sebut kepada kita langit dengan bumi. Bila ada langit, adalah di sana bulan, matahari dan bulan, adanya bintang-bintang, dan setiap makhluk cakrawala ini sudah ada perjalanannya tersendiri. Tengok Allah kata apa? Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Allahu Akbar. Wa qaddarahu manazil, dan Allah lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah, dan pada pada tempat-tempat peredaran masing-masing. Allahu Akbar. Kita tahu ni awal bulan, ni tengah bulan. Melalui matahari kita tengok siangnya, melalui bulan kita tengok malamnya. Jadi alhamdulillah, biasalah orang Malaysia ni kalau tengok matahari duk tengok bulan. Bulan apa? Ujung bulan ada gaji kan. Bagi kita ahli ibadat pula, kita tengok bulan qamari di sini tengah hari putih, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, semuanya bulan-bulan mari bulan Ramadan. Kita kata setiap masa perjalanan itu ada hitungannya. Maka Allah Ta'ala sebut di sini apakah hikmah. Para ulama tafsir contohnya Al-Baghawi mencerita kepada kita manazilul qamar, tepat jalanan bulan tu berapa dia punya manzilan. Biarlah kita serah kali palak cakap tentu. Yang kita nak ambilnya pengajaran tadabbur daripada ayat ini. Allah kata apa? Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Semua peredaran bulan dengan matahari ini supaya kamu mengetahui bilangan apa? Bilangan tahun dan kiraan masa. Itu kita tahu. Kita tahu umur kita berapa. Umur mulai bila kita janji dengan orang, bila sepatutnya kita sudah tahu. Sebab tu anak duk perhati tengok zaman kita hari ni banyak alat-alat yang mengingatkan kita kepada masa. Contohnya dalam handphone kita ni ada azan, ada waktu solat, ada ni macam-macam orang reka kan. Tapi masalah kitanya bila masuk waktu solat kita terlupa semua kepada alat-alat itu. Ya, kita terlupa, akhirnya kita tak sampai juga ke rumah Allah, tak sampai juga ke masjid. Kita kata bila kita nak sampai, kalau waktu kita tahu pun tak sampai juga. Masya Allah, tabarakallah. Tengok nota kaki dia kata tujuan ayat ini, tak ada. Ayat ini dan ayat 12 suratul Isra. Ayat ni dengan ayat 12
Suratul Isra menuntut manusia mempelajari ilmu falak. Dia panggil ilmu astronomi. Ilmu falak tu kita kena belajar, kan? Dia panggil arsad falaki. Kita belajar tentang ilmu falak, bagus. Kita tahu waktu, tahu apa ni suasana yang berlaku. Itu dia panggil mengikut kiraan hisab. Boleh. Dan tidak dianggap mengetahui benda gaib. Contohlah kita kata, kita sekarang sudah berada di bulan November. Bulan November di tempat kami di Pantai Timur ni dia panggil musim tengkujuh. Dah masuk dah, kan? Bulan November, Disember ni. Maka kita kena tengok kepada ramalan cuaca. Ramalan cuaca dijangka akan berlaku ribut, hujan, petir di beberapa kawasan. Dia sebut anggaran itu. Jadi ada orang kata, ini tak boleh ni. Lah, ini bukan ramalan benda gaib. Tidak. Sebab mereka tak boleh keluar. Contohnya awal tahun Januari dah keluar dah untuk hari ini. Tidak. Ramalan cuaca dia akan keluar beberapa ketika saja. Bila dia tengok melalui satelit, dia tengok angin akan berjalan ke sini dari arah mana yang membawa awan sekian-sekian, maka dijangka tiba di kawasan ini pada saat sekian. Itu jangkaan. Bagi analah yang duduk lama sikit di negeri Arab ni, saya rasa selesa pembaca berita Arab. Pemberita Arab dia akan mula dengan bimasyiatillah. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala akan dijangka akan berlaku hujan, berlaku ribut, berlaku ribut pasir contohnya. Kita kena letak situ. Jadi kalau bolehlah sampaikan kepada para pembaca berita ramalan cuaca yang Muslim ini, gunalah bahasa kita, bahasa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, dijangka hujan. Mana kita sandarkan kepada ilmu Allah, kita hanya kira melalui arsad falaki. Ini kita kena belajar. Ini tidak dinamakan mengaku benda gaib. Tapi kalau kita tanya bomoh, saya nak kenduri pada tayar sekian-sekian, Tuan bomoh boleh tengok air sikit? Tok bomoh tengok jampi, dia tak ada falak apa pun, tak tengok radar, tengok apa, dia tengok air jampi dia, kan? Dia tengok rajah-rajah dia tu. Ini bukan megiak kepada rajman bil ghaib. Mungkin tepat, mungkin tak tepat. Tapi kita bimbang, kepercayaan kita kepada benda gaib tu tinggi. Ini kita nampak. Dan ramalan cuaca dia tak bagi lama-lama, dia jangkaan tu dalam tempoh yang tertentu. Itu suasana dia. Baiklah para jemaah sekalian, yang penting Allah Ta'ala sebut illah, kenapa dia jadikan matahari dengan bulan yang beredar ini, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu berapa tahun dah kita hidup, berapa masa dah kita berjanji bila, tarikh bila kita nak buat benda ni, bila yang berlaku. Jadi kita sudah tahu dari sudut tarikhnya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Tidaklah Allah menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah yang digunakan dan kegunaannya yang benar. Allah Ta'ala bila dia buat satu benda, tidak ada benda yang tidak berfaedah. Tengok nota di bawah. Kalau sesuatu benda dijadikan Tuhan, dijadikan oleh Allah, tetap ada gunanya dan faedahnya. Maka manusia yang dijadikan oleh Allah Tuhan tersusun daripada benda jasmani, akal nurani, dan ruh Rabbani itu, apalah guna dan faedahnya kalau hidup dan matinya sama seperti kejadian hayawan dan benda-benda lain. Hayawan tu dia ada ruh, ada nyawa, ada otak, tapi dia tidak ada akal. Maka tiba-tiba kita sama dengan binatang. Buat apa? Benda bermakhluk lain jangan samakan. Dalam ayat lain Allah kata apa? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tuhan kata, aku tak buat main-main. Ada rahsia, ada hikmah yang tersendiri. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan, Allah menjelaskan ianya semua makhluk-makhluk yang dia cipta itu
menjadi tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmat sesuatu kejadiannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita belajarlah kan, supaya setiap perkara yang dicipta oleh Allah Ta'ala itu menjadi hikmah, ada faedah dan ada kegunaannya, insya-Allah. Baik, kemudian kita pergi pula kepada dilalah at-tauhid, dalil-dalil tauhid pada Allah Ta'ala yang lain pula. Tengok ayat yang ke-6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti. Malam mari, siang pergi. Siang mari, malam pergi. Kan? Macam kita sekarang ni. Dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Manakala orang nak jadi orang baik, boleh dah. Kan? Hak tadi, ayat yang 5 tadi, liqaumi ya'lamun. Aku buat hisap semua sekali supaya kamu tahu. Tengok Allah Ta'ala kata, supaya kamu mengetahui kejadian. Hikmah. Baik. Silih berganti malam dengan siang ni, liqaumi yattaqun. Bagi orang yang bertakwa, yakni berusaha memelihara diri dari menyalahi hukum dan undang-undang Allah. Jadi ala ayat ni, yang tu ya'lamun, yakni yattaqun. Kata di para ulama, fahaza istidlalun akhar alam firadillahi ta'ala bil khalqi wat taqdir. Ayat ini sekali lagi menjadi dalil di atas keesaan Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk dan menyusun atur. Dengan cara mana? Dengan cara kita tengok ad-daud wa zulmah. Cahaya, gelap. Malam, siang. Semua ini menjadi dalil bagi manusia yang ada akal. Dia akan boleh buat dalil bahawa Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa di atas sesuatu, bagi orang yang berfikir. Maka para jemaah sekalian, tanda sini, ayat-ayat yang kita baca ini, al-hassu wa targhib ala tafakkuri fi makhluqatillah. Ayat ini memberi galakan dan orang panggil tekanan sungguh sangat kita ni, supaya berfikir kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dan kita tengok kepada makhluk Allah Ta'ala yang besar ini bi'aini li'tibar. Kita tengok dengan mata yang boleh mengambil pengajaran. Jangan tengok mata selfie. Selfie tak ada apa, prank ambil selesai. Tak, kita tengok mestilah benda besar ini ada pengaturnya. Dalam ayat 5 Allah kata apa? La ayatil liqaumin ya'lamun. Bagi orang yang mengetahui, fihi tanwihun bifadlil ilmi. Ayat 5 ini mengajar kepada kita, ajar apa? Tentang kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Bahawa Islam itu dibina di atas dasar, agama yang dibina di atas dasar ilmiyan, la taqlidiyan. Kita ada ilmu, kajian, bukan semata-mata ikut apa yang telah berlaku. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat-ayat ini, setelah dia sebut tentang langit dengan bumi, mari pula ayat matahari dan bulan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Bagi orang yang nak bertakwa, dia kena melalui jalan ilmu. Kita ni kalau kita nak takwa saja, tak ada ilmu, banyak masalah yang berlaku. Kita akan reka agamanya mikut otak kita, jangan. Kan? Mikut otak kita, jangan. Mana kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, ayat ini, lita'lamu adada sinul hisab, menjadi ilmu waktu dan juga ilmu hisab. Kita kata Alhamdulillah, itu di antara pengajaran yang dapat kita simpulkan dari dua ayat yang kita baca ini. Sekarang ini kita berpindah kepada ayat yang ke-7.
Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami. Makna orang ni tak ada dalam kepala dia bangkit semula. Tidak ada dalam kepala dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Memang dia tak tahu pun. Pasal itulah dalam ayat ni ulama bahas panjang tentang la yarjuna. Yarjun kalau kita kata rajak mak dengan makna harap. Tapi ulama tafsir berbagai sini kata makna ar-rajak dengan makna al-khauf. Makna orang yang tak takut nak jumpa kita. Nak takut apa? Dia tak yakin. Macam mana dia nak takut? Dia tak percaya. Kita ni yang ditakut kepada Allah Ta'ala sebab kita percaya. Bahkan kita takut kepada benda-benda makhluk-makhluk Tuhan sebab kita tahu benda ni binatang berbisa. Yang ni kalau kena gigit dia hospital masuk. Yang ni kalau kena gigit dia kubur pergi, kita katakan. Bahkan benda kita tak tengok pun, kalau kita rasa ada, kita takut. Macam naluri manusia ni takut ke hantu contohnya. Walaupun tidak pernah tengok. Maka ulama kata di sini la yarjuna bermakna la yakhafun. Ada juga ulama kata la yakhafuna izab. Ada yang mengatakan la yatma'una as-sawab. Maknanya innal ladzina la yarjuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan, tidak mengharapkan pahala, ataupun tak takut ke Tuhan, tidak meyakini akan menemui kami pada hari akhirat kelak untuk menerima balasan, dan yang reda berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata, serta merasa tenang tenteram dengannya, dia tak ada apa, bagi dia sedap. Watma'annu biha, duk atas dunia ni happy, macam-macam benda dia boleh buat dah. Tak jumpa jalan molek, dia tai rasuah. Habis kita duk tengok berita-berita di Malaysia yang menakutkan tentang indeks rasuah. Sekarang ni pula pembongkaran pula kepada pegawai-pegawai yang diarahkan, yang sepatutnya menjaga orang rasuah. Mereka pula yang kena tangkap rasuah, kita kata. Dan cuma netizen janganlah over sangat. Kata orang selagi tidak dijatuhkan hukuman bersalah, mereka masih lagi di dalam hukuman dituduhan. Itu keadaan kita. Baik. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan orang-orang yang tidak mengendahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami. Ni perangai dia ni. Perangai dia apa? Tak takut ke Tuhan, tak percaya kepada pahala, reda dengan kehidupan dunia, dan sudah tenang apa yang mereka dapat apa atas dunia ni, tak kira lah. Dengan cara menipu ke, dengan cara rasuah ke, dengan cara riba ke. Riba ni jangan main. Dosanya besar. Tapi tak jadi dosa. Saya pinjam dengan bank. Yang jadi dosanya, bila saya pinjam dengan ahlung, jadi dosa. Sebab ahlung itu tidak berdaftar. Kita tak tahu walaupun kita bank tu berdaftar dengan kerajaan, tapi dosa kita dengan Tuhan yang berat, kan? Apa jadi? Orang yang tenang dengan hidup dunia ni tak kira halal haram tak mau, dan mereka yang langsung tak mau ikut ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tengok makhluk Allah Ta'ala yang besar ini tidak berfikir, mereka duk mikir nak boleh barang apa ya, kan? Tidak mengambil iktibar, apa jadi? Tengok ayat 8, Tuhan bagi hukuman. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Kita kata na'udzubillah. Orang-orang yang demikian keadaannya di dunia. Atas dunia dulu rempus. Nah. Atas dunia dia rempuh apa saja. Langgar PKP syariat. Tak kira halal haram, dosa pahala bukan dalam kepala kita. Maka tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka Jahannam. Itu adalah disebabkan oleh keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Wal'iyazubillah. Jadi manusia ni dia akan lalui dua je lorong. Sama ada lorong selamat pergi ke akhirat, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang aman damai,
ataupun loro yang celaka, na'udzubillah. Baik, itu orang yang tak baik. Kita pergi tengok orang juru pula macam mana. Tengok sifat orang yang baik macam mana. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minhum. Jadi ya Allah, jadikan kami dari kumpulan ini, dan beramal saleh. Kita beriman tu satu. Iman saja tanpa amal tak jadi. Nama dia murjiah. Oh, dia beriman tapi dia tidak beramal. Ini juga silap. Kumpulan ini nama kumpulan apa? Al-Murji'ah. Maknanya puak yang memisahkan iman dengan amal. Zaman moden ni orang panggil puak sekular. Geng-geng liberal. Ini ada semi murji'ah dia panggil ni. Tuhan mereka, Allah akan memimpin mereka. Dengan sebab iman mereka yang sempurna itu, mereka masuk ke taman yang sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua di kalangan orang itu. Orang mana? Orang yang boleh masuk dalam syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang beriman. Uiddat lil muttaqin. Syurga itu dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak syurga, kita kena masuk dalam kumpulan ini. Kumpulan orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. InsyaAllah kita akan bersama dengan mereka. Tapi kalau kita masuk dalam geng-geng murjiah ni, atau geng hak tak dengar kata, maka kita pergi kepada ayat yang sebelumnya. Na'udzubillah. Bagaimana keadaan sikap orang-orang yang beriman dalam syurga? Allah gambarkan. Tengok ayat 10. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa ucapan persembahan mereka dalam syurga itu ialah subhanakallahumma. Tanda. Doa orang mukmin dalam syurga, mereka kata subhanakallahumma, ay nunazzihuka ya Allah tanzihan min kulli aibin wa naqsin. Mana maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan, daripada sebarang aib, cacat cela, dan juga sebarang kelemahan. Itulah kita puji Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam hadis menunjukkan bahawa ahli syurga ni duk sibuk dengan memuji Allah Azza wa Jalla, selain daripada mereka dapat menikmati syurga, nikmat syurga yang Allah sediakan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya ahli syurga itu khija dia duk makan dengan duk minum. Wala yatfiluna wala yabulun. Mereka tak ada air kahak, tidak ada mereka tak kencing. Wala yataghawatun, tak berak. Wala yamtakhitun, tak ada hinguh, tak ada. Hak duk kita atas dunia ni comel setara mana pun, ratu cantik ke, bapak ratu ke, semuanya beringah, berair mata, bernepeng habis, kata orang Kelantan. Tapi dalam syurga tak ada ni semua. Tarik mata tidak ada. Tarik gigi pun tak ada. Qalu, sahabat bertanya, fama balut ta'am? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan makanan yang kita makan? Qala jusha'un wa rashhun karashil miski. Allahu akbar. Mereka berpeluh gitu ya. Dia panggil keluar sedawa, habis. Tak ada. Tandas toilet tidak ada dalam syurga. Toilet ni orang berajak nak pergi buang benda hak ampas. Ni kita makan suka-suka, nikmat, bukannya nak pergi duduk tandas busuk bangang kita katakan. La, tidak ada. Semua tu hilang begitu saja.
keluar peluh dia macam kasturi. Anaknya yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Allah Ta'ala beri kita ni ilham untuk bertasbih, memuji Allah sentiasa sebagaimana kita hari ini duduk bernafas. Mana bolehlah. Hadis ini rawahu Muslim. Itu kerja ahli syurga bertasbih. Selepas daripada menikmati segala itu, tasbih. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Yang kedua, dan ucapan penghormatan mereka padanya dalam syurga ialah salam, 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 selamat sejahtera. Jadi sama-sama kita ni duk mengucap salam, duk ucap salam, alhamdulillah, tahiyyatuhum fiha salam. Malaikat jumpa kita, salam. Jumpa orang ni salam, maknanya happy saja. Tak ada duka cita, serabut perut, garu kepala, tidak ada dalam syurga. Masya Allah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Dan akhir doa ucapan mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi kita kerja dia ada puji Allah Azza wa Jalla. Tengok ayat nota 310. Orang-orang yang mendapat kebahagiaan, kita terus berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami dari kumpulan ini. Apabila mereka memasuki syurga dan mendapati segala yang dijanjikan oleh Allah, mereka mempersembahkan ucapan yang bermaksud Maha suci Tuhan dari memungkiri janji. Dan apabila mereka menikmati nikmat-nikmat syurga itu, mereka mempersembahkan pula ucapan syukur mereka ke hadrat Tuhan yang amat pemurah. Jadi kejadiannya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ayat ini menunjukkan bahawa annal bahjata bil hayatid dunya, maknanya gembiranya kita hidup atas dunia ini setara mana kita bersiap sedia untuk membuat persiapan ke akhirat. Maknanya kalau kita hidup atas dunia tak ada persiapan akhirat, maka itulah contoh ciri-ciri manusia yang rugi, manusia yang lalai, manusia yang kerugian. Sebab apa rugi? Sebab Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita duduk atas dunia, kita duduk buat benda lara, benda tak ingat ke Tuhan. Tapi kalau orang yakin dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan pergi ke akhirat, tidak begitu keadaan mereka. Mereka hidup dengan beribadat Allah Ta'ala, mulut sentiasa bertasbih, infak fi sabilillah, menolong orang yang memerlukan, dan meninggalkan segala maksiat dan larangan. Mereka tidak akan langgar PKP ataupun apa peraturan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam akhir ayat ini Allah Ta'ala cerita tentang orang dalam syurga, kejadiannya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita ni kalau kita berdoa, kita kata wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir doa aku ni, aku puji Allah Ta'ala. Dia ada setengah pak lebay kita ni, dia cerita ahli syurga. Wa akhiru da'wahum. Dia pergi baca ayat Quran ni. Akhir doa mereka, doa ahli syurga, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita yang berdoa, bukan kita menceritakan ahli syurga berdoa. Jadi kena realiti. Betul lah ayat Quran tu, wa akhiru da'wahum. Habis dia kata bolehkah kita ubah ayat Quran? Para jemaah sekalian, kita bukan ubah ayat Quran, kita cuma berdoa. Iqtibas, mengambil cara doa ahli syurga. Jadi kita kata kita doa, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baru betul. Wa akhiru da'wahum, itu baca ayat Quran. Kita kena betul lah, kadang-kadang ada beberapa channel kita yang perlu diperbetulkan. Maka dalam ayat ini kata ulama tadabbur Allah namakan tasbih dengan dan puji itu dengan nama doa. Wa akhiru da'wahum, doa. Sedangkan mereka puji Allah. Mana doanya?
Kata dia para ulama, tasbih, puji, tahmid, tahlil, ini termasuk dalam doa. Sebab itulah di antara doa menghilangkan duka cita, yang selalu saya sebut beberapa kali dah, daripada hadis Ibnu Abbas, Nabi kata apa? Siapa dia hurah duka cita, serabut perut, dia kena baca doa ni. La ilaha illallahul azimul halim. Ikutlah ke? Yang ada bersama saya ni kita ikut, supaya kita dapat berdoa untuk menghilangkan duka cita, insya-Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tengok. Hadis ini dalam Bukhari Muslim, maka para ulama salafus salih yusammunahu du'a al-karbi, menamakan doa yang kita baca ni doa penghilang duka cita. Siapa dia duka cita, siapa dia rasa tak tenang, siapa dia rasa serabut, perbanyakkanlah doa ni, insya-Allah. Apabila kita betul-betul yakin, kita betul-betul percaya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita apa yang kita kehendaki daripada perkara yang baik untuk dunia dan untuk akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan hilangkan perkara-perkara yang kita takut, yang kita tak mahu itu, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, sentiasalah kita belajar dengan ahli syurga, mulut mereka tasbih, tahmid, sentiasa memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, kita di atas dunia ni pun itulah lidah kita, barulah kita akan selamat, insya-Allah. Itu hadis. Satu lagi hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beritahu, da'watu zinnun. Da'watu zinnun, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan. Doa apa Nabi Yunus baca? Ya Rabbi, aku nak keluar daripada perut ikan ni. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, ya Allah. Tengok. Maka kata Nabi SAW, doa Nabi Yunus itu dalam perut ikan, kata sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku sesungguhnya dari kalangan orang yang zalim. Mana doa? Dalam ayat ini mana ke doa? Tapi Nabi nama doa, namakan dia doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu. Tengok, fa innahu lan yad'u biha muslimun fi syai'in. Tidak ada sesiapa yang berdoa untuk sesuatu. Maknanya open hadis. Doa ni untuk apa saja. Kita sakit, kita susah hati, kita stres, kita dalam tekanan hidup, kita dikurung oleh corona, kita dikurung oleh PKPB contohnya, jangan susah. Kita doakan minta Allah Ta'ala hilangkan semua perkara ini. Fa innahu lan yad'u biha muslimun fi syai'in illa istujiba lahu. Nasya Allah Ta'ala akan perkenankan doa ini. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Kata di para ulama, inilah doa yang besar, iaitulah doa zinnun. Ini kita buat, kita doa. Maka yang kita nak bahas di sini para jemaah sekalian, ni doa tetapi tak ada minta apa-apa. Satu lagi doa yang masyhur, saya peringat baliklah kepada jemaah haji yang pergi ke Arafah, kan di antara doa sebaik-baik doa pada hari Arafah, sebaik-baik ucapan, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelum pada ikut. Apa dia?
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai ke akhirnya. Tak ada minta apa-apa. Maka disitulah kata di para ulama Islam, doa itu ada dua kategori. Minta pelajar tulis. Doa ada dua kategori. Satu dia panggil doa al-ibadah. Satu jenis lagi doa al-mas'alah. Doa semata-mata kita beribadat untuk membuka ikatan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dia panggil doa ibadat. Macam doa ni, doa al-karb, doa susah hati, doa zinnun, doa hari Arafah, kan? Itu semua dipanggil doa ibadat. Kita tak minta, tapi Allah tahu apa yang dia nak bagi. Satu lagi dia panggil doa al-mas'alah, makna doa kita minta. Ya Rabbi, hilangkanlah penyakit COVID. Ya Rabbi, selamatkan kami. Ya Rabbi, jadilah anak-anakku orang yang saleh dan salihah. Qurratu a'yun. Jadilah isteriku isteri salihah. Jadilah suamiku suami yang saleh yang baik. Jadi berilah murahlah rezeki. Itu semua dipanggil doa al-mas'alah, doa minta. Ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah daripada awal semuanya minta sampai kepada ihdinas siratal maaf. Daripada awal semuanya doa ibadat sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, barulah kita minta. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ini kita belajar fiqhud du'a. Doa-doa yang saya baca tadi, alhamdulillah kita sudah ada dalam kitab kita ini, perisai Muslim, dengan terjemahannya, dengan fadilat-fadilatnya ada. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini secara di kedai buku ataupun melalui dartaibah.com, ataupun cari dalam islamhouse.com, boleh ambil secara percuma, telah diwakafkan di sana. Alhamdulillah. Dan kalau yang tak apa nampak kecil, ada lagi yang besar. Ni, saiz dia besar, yang diterbit oleh Telaga Biru ni. Kita kata alhamdulillah, ana secara peribadinya semenjak kita berdakwah ni, tidak adalah umum kita kecuali nak menyampaikan yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat. Sunnah Nabi. Orang lain duk kempen, bacaan tu ambil daripada mimpi, bacaan ambil, biarlah kita kempen, bacaan ini ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sangat berbahagia, sangat ceria kalaulah masyarakat ini boleh beramal dengan apa yang telah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita tak ada benda yang pelik-pelik, janji-janji yang pelik boleh terbang atas angin, jalan atas air. Kalau amalkan zikir tok ayah kita ni, kita kata tak apa, hak Nabi ni cukuplah. Sebagaimana kata di para ulama, orang tanya, apakah yang mengembirakan kita dalam syurga? Nanti kata di para ulama, cukuplah kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kata bahagianya kita apabila amalan-amalan, zikir-zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai kepada masyarakat dan menjadi amalan kita, insya-Allah. Kalau orang lain duduk dakwah itu ini, saya kata cukuplah. Saya nak kempen para jemaah sekalian dengan zikir-zikir yang kita baca pada waktu pagi, pada waktu petang, zikir yang lepas salat yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada amalan para sahabat. Kita kata inilah tanda kebahagiaan kita, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat yang ke-11 dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.